Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Firman Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 210. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia, syaitan itu, musuh yang nyata kepada kamu. Maka jika kamu terpesong setelah datangnya keterangan-keterangan, maka ketahuilah bahawa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Adakah kamu menunggu setelah datangnya hari kiamat, apabila Allah datang untuk membicarakan kamu dengan diiringi oleh awan dan para malaikat, lalu dibuat keputusan menjatuhkan hukuman, dan kepadanya sahaja dikembalikan segala perkara. Ayat ini sudah dibaca minggu lepas. Sudah ditafsirkan. Perintah Allah Ta'ala supaya kita mengikut Islam semuanya. Islam yang sempurna, Islam yang lengkap. Yang merangkumi bukan sahaja akidah, kepercayaan, iman, termasuk dalamnya hukum syariat. Yang berkait dengan ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, politik, ekonomi dan lain-lain. Mesti ikut semua ajaran Islam itu. Jangan ambil sebahagian dan tolak sebahagian yang lain. Kalau kita ikut sebahagian, tolak sebahagian, sembahyang saja ikut Islam, juga kahwin saja ikut Islam, cara hidup kita tak ikut Islam. Politik, ekonomi ikut ideologi dan teori-teori. Bermakna kita terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang beriman dengan sebahagian Taurah dan kufur dengan sebahagian yang lain. Walaupun itu perangai orang Yahudi. Ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Begitulah juga kita orang Islam. Tidak boleh ambil Islam separuh-separuh sahaja. Maka terang dan nyata bahawa yang lain daripada Islam itu adalah kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Sama ada syaitan manusia atau syaitan jin.
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia itu ialah syaitan daripada jin dan manusia. Menunjukkan bahawa Islam ini hendaklah diimani, dipercayai semua ajarannya dan diamalkan semuanya dengan sempurna. Merangkumi seluruh kejadian dan kehidupan manusia, serta mengapa mereka diciptakan Allah, dan semuanya akan dibicarakan pada hari kiamat nanti. Bukan sahaja dalam urusan ibadat, bukan semua urusan diri, keluarga dan masyarakat. Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tujuannya beribadat. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada-Ku. Beribadat dengan makna memperhambakan diri kepada Allah. Melakukan syiar ibadat, dinamakan ibadat. Ibadat jasad, ruh, harta, terkandung dalam sembahyang, doa, takbir, bersumpah, tahmid, zikir, bersumpah dan lain-lain. Itu ibadat. Termasuk ibadat saja, ibadat juga mematuhi perintah Allah Ta'ala. Meninggal segala larangannya, tak ada pilihan dalam perintah Allah Ta'ala. Kerana kita adalah abdi kepada Allah, bukan rakyat kepada Allah. Kalau rakyat boleh pilih ikut suka. Abdi ni tak boleh pilih bila Tuhan dia suruh. Apalagi Tuhan suruh. Tak ada pilihan. Itulah makna Islam, makna ibadat. Tujuan manusia dan jin dijadikan supaya mereka beribadat, memperhambakan diri kepada Allah, dan supaya mereka menjadi khalifah ataupun khilafah. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, apabila Tuhan nak jadikan Adam AS manusia yang pertama, aku nak jadikan satu makhluk manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah dengan makna mentadbir bumi dengan syariat Allah, menguruh bumi dengan syariat Allah. Lalu malaikat berkata, adakah, wahai Tuhan, adakah Engkau nak jadikan satu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah? Padahal kami ini taat, memuja, bertasbih, mengapa tak suruh kami? Malaikat berebut nak ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan macam manusia, lari dari perintah Allah Ta'ala. Tuhan berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di mana untuk menguruh bumi ini manusia, malaikat tak boleh. Malaikat makan tak, minum tak, beristeri tak, beranak tak, lelaki tak, perempuan tak. Tak berhajat berpakaian macam kita. Tak perlu cocok tanam, tak perlu berniaga, tak perlu apa. Itu makhluk malaikat, makhluk rohani. Maka mereka tak sesuai berada di bumi. Yang sesuai ialah manusia. Maka Tuhan jadikan manusia untuk mentadbir bumi. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal wa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha li-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan segala amanah kepada manusia, supaya mereka menunaikan amanah, menyerahkan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Tuhan serah amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang. Tuhan bentang pada mereka. Semua makhluk itu takut, gerun. Bila dengar Tuhan kata, amanah ni jaga baik-baik. Kalau kamu tak jaga, dihumbalan neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, buka takut. Takut dengan perintah itu.
Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kerana yang boleh menunaikan amanah ialah manusia. Tuhan dah tentu dah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada ahli yang dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Hukum yang adil pada semua manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ajarannya sebaik-baiknya. Itu perkara yang ketiga. Jadi semua perkara ni ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Sekiranya manusia tak ikut Islam, pakai teori, pakai ideologi, bermakna mereka menyeleweng. Mereka khianat. Mereka tak memperhambakan diri kepada Allah. Mereka tak jadi khalifah mentadbir bumi dengan cara yang betul. Mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka diperkenalkan ideologi dan teori dan falsafah baru. Setelah kita mengenal ajaran lama yang sebahagian besarnya sudah dikalah dan dilenyapkan dari bumi Allah ini. Perkara ini menjadi masalah besar. Kerana tidak disebut dalam kitab-kitab zaman dulu. Kerana belum ada lagi di zaman mereka. Sebabnya perkembangan ini berada di tengah-tengah masyarakat Islam. Di zaman selepas ulama dahulu mengarang kitab-kitab mereka, dan setelah sebahagian besar daripada mereka meninggal dunia. Dan insya-Allah kita akan dapat merajukkan kepada tulisan-tulisan para ulama yang hidup di zaman baru dan mempertahankan Islam dengan penuh pengorbanan, dengan lisan cakap, dengan tulisan dan tangan. Bahkan ada di antara mereka yang gugur syahid, mati dibunuh kerana tidak sanggup menjual dengan harbuan dunia. Tekanan bermula ke atas para ulama yang menerima pustaka para anbiya dan menyambung perjuangan mereka. Keadaannya sangat mencabar kerana penganut-penganut ideologi itu berkuasa di negeri Islam. Jadi kerajaan memerintah yang laksanakan ideologi ini dengan kesempatan yang diberi oleh musuh-musuh yang menjajah negeri umat Islam. Masalahnya bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, negeri orang Islam dijajah. Selepas dijajah, mereka buang hukum-hukum Islam ini. Mereka laksanakan hukum-hukum mereka, undang-undang mereka. Namun orang Islam melawan penjajah. Akhirnya penjajah menyerah kalah dengan taktik, dengan strategi. Supaya Islam tak diamalkan, mereka serah kepada pemimpin-pemimpin yang belajar di negeri mereka, yang dilatih oleh mereka, yang lulus di universiti mereka, menjalankan ideologi dan teori-teori ini. Ini jadi masalah. Oleh kerana cahaya agama Islam tak padam, Allah Ta'ala pelihara. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi cahaya Islam tak padam. Allah Ta'ala jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan kamilah yang memelihara peringatan itu. Nabi sebut dalam satu hadis, innamal ulama'u warasatul anbiya wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warasatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya ulama laksana bulan di tengah bintang-bintang cakrawala. Dibandingkan ulama orang alim dengan tok lebah saja, laksana bulan matahari di tengah bintang-bintang cakrawala. Sesungguhnya ulama adalah waris yang menerima harta nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan duit emas perak. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Orang siapa yang diberi pusaka ilmu, dia mendapat kelebihan yang besar. Jadi ulama lah yang menerima pusaka nabi-nabi. Mereka berjuang. Di sana ada ulama yang soleh, ada ulama yang jahat. Ada pula begitu. Lain nabi-nabi. Nabi-nabi bersifat ismah, ulama-ulama tidak. Di sana ada ulama yang Tuhan pelihara dia, jaga dia, sanggup mati macam nabi-nabi.
Nabi-nabi zaman dahulu ada yang dibunuh, yang dibakar, yang disolder, yang dibelah dengan gaji, macam-macam mempertahankan Islam. Jadi ulama-ulama pun ada juga yang mewarisi perjuangan Nabi-nabi. Di sana ada ulama-ulama yang menjual agama dengan murah. Ada. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi Allah Ta'ala tetap memelihara agama Islam sehingga hari kiamat. Walaupun ideologi, teori-teori ini perkara baru, Allah Ta'ala tetap memunculkan ulama, menzahirkan penafsiran Islam untuk menyuruh perkara baru yang mana betul, yang mana salah. Disebut dalam hadis yang lain, Inna Allah yab'atu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli ma'ati sana man yujadilu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan tiap-tiap satu abad, tiap-tiap satu tahun, orang yang membaharukan urusan Islam, membaharukan kepahaman. Akan ada urusan Islam yang dibaharukan kepahaman. Orang tak boleh keliru Islam ni, kecuali bila dunia nak kiamat. Bila nak kiamat, Quran diangkat, ulama dimatikan semua, habis, tak ada seorang. Masa tu tunggulah dunia yang akan kiamat. Jadi sekarang ini masih ada lagi. Para penjajah yang menganut berbagai-bagai ideologi dan pahaman itu, walaupun bermusuh dan berperang sesama mereka, tetapi mereka bersatu menentang Islam. Dan penganutnya yang bercita-cita menegakkan Islam sebagai ad-din. Penjajah barat yang menganut pahaman liberalisme, kapitalisme, bersedia menyerahkan tanah jajahannya kepada pihak komunis dan sosialis. Kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam, yang pernah berlaku di Yaman Selatan dan Algeria. Begitu juga penjajah yang menganut pahaman komunis bersedia menyerahkan tanah jajahannya pada golongan kapitalisme kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam. Seperti tawar-menawar yang berlaku sekarang ini di Afghanistan. Sehingga para mujahidin bersendirian, dipinggirkan kerana mereka mahukan sebuah negara Islam yang mendaulatkan Islam sebagai ad-din. Di mana musuh Islam dalam menentang Islam bersatu. Semua ada ideologi, komunis, sosialis, Hindu, Buddha, Kristian yang fanatik ini, semua bersatu bila menentang Islam. Yahudi, dia bersatu untuk bila lawan Islam. Walaupun dia tengah perang-perang sama sendiri, bila nak lawan Islam, dia bersatu. Ini kita kena sedar. Orang Islam je tak bersatu. Sedangkan musuh Islam, bila nak lawan Islam, mereka bersatu. Sehingga negara-negara penjajah, contohnya komunis, dia tak tahan nak lawan Islam, dia serah kepada kapitalis. Macam berlaku di Afghanistan, berlaku di Asia Tengah, berlaku di Albania, berlaku di Bosnia. Itu negeri orang Islam ditakluk oleh komunis. Oleh komunis tak tahan, dia serah ke barat. Negeri barat itu juga, bila tak tahan dengan Islam, dia serah pada komunis. Yaman Selatan. Yaman Selatan itu adalah negeri Islam. Negeri Islam. British takluk, orang Islam lawan British. British tak tahan, British pun lari. Dia serah ke komunis, komunis Arab. Komunis Arab, cakap Arab, baca Quran. Boleh baca Quran, cakap Arab. Tapi komunis tak percaya pada Islam. Di Algeria begitu, dia serah pada pokok sosialis. Di Mesir pernah serah pada pokok sosialis. Di Syria serah pada pokok sosialis. Dia tak serah pada Islam, kerana nak halang Islam. Menjadi masalah besar kepada umat Islam, sehingga membingungkan mereka apabila pihak yang menganut ideologi yang sesat itu boleh memperalatkan ulama usul, ulama jahat. Ada pula ulama-ulama yang makan upah diperalatkan. Sehingga ada di negeri umat Islam yang dikuasai oleh pihak komunis, muncul ulama yang mengajar, bersyarah pada orang ramai, mengarang buku-buku yang membela ajaran sesat itu kerana sedikit imbuhan pangkat dan harta benda. Begitu juga di negeri Islam yang dikuasai oleh golongan yang menganut pahaman-pahaman kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Tiap-tiap negeri yang menganut ideologi ini, ada ulama yang sokong dia. Jadi mufti dia, jadi perawat tinggi dia. Ada mufti yang sungguh-sungguh jujur, ada yang tak jujur. Ada yang jujur, yang mempertahankan Islam. Ada yang tak jujur. Bukan tak boleh ambil jawatan. Boleh ambil jawatan. Tapi dengan syarat, pegang sungguh. Betul pertahankan orang Islam. Tapi kalau ambil jawatan, macam semut dalam gula, mapuh dalam gula. Boleh jawatan tu senyap dah ikut apa saja yang komunis suruh ikut komunis, kapitalis suruh ikut kapitalis, sosialis suruh ikut sosialis. Maka jadi penuh.
Ini berlaku. Ada ulama usuk, ulama jahat. Disebut dalam Quran, kisah dia, kita akan baca dalam tafsir. Sesungguhnya umat Islam sekarang berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Kerana penganutnya sendiri menganut pahaman-pahaman yang tiada kena-mengena dengan Islam. Walaupun mereka mengaku Islam. Dan ada yang masih sayang pada Islam, yang masih ada kemanisan iman. Sayang ke Islam, tapi jahil tak tahu. Tak sedar berjuang komunis. Kalau di tanah Melayu ni, hak berjuang komunis hari tu, lawan British, kawan komunis masuk dalam hutan mayat terawih tak tinggal. Mayat terawih tak tinggal, tapi kawan komunis, berjuang komunis. Kalau kita kata mu ni kafir, marah. Begitu juga, yang ikut kapitalis, ikut orang putih. Islam tak sesuai, Islam salah. Tak boleh kata Islam, jadi kafir, marah. Menandakan iman dia masih ada. Nak kata dia kafir tak boleh, kerana dia jahil. Di sabda Rasulullah SAW, ada hadis kata, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa Rasul ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakra an ya'uda bil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhaba fin nar. Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Artinya 3 perkara. Sesiapa yang ada dalam dirinya nasai ada kemanisan iman. Allah dan Rasul lebih disayangi daripada yang lain. Tiadalah kasihnya kepada seorang melainkan kerana Allah. Dan bencinya kembali menjadi kufur setelah Allah selamatkannya bersama Islam. Laksana dia tidak mahu dicampur dalam neraka. Ada orang tu sembahyang, dok puasa, dok erti apa, berjudi. Tapi awak hina Allah. Awak hina Allah lah. Bangun. Bangun. Kalau di masjid tembok. Samsing. Orang ni samsing. Bila awak hina Nabi Muhammad, dia cabut pintu, cabut. Ni. Orang ni. Jadi orang ni, iman ni masih ada. Walaupun dia tak semayang, judi, tak tahu apa, jahil. Begitu juga, dia sayang pada orang Islam. Kalau sebut je orang Islam, orang Islam, dia unyanya, dia zalimi, dia pepek pada orang Islam. Walaupun dia jahat. Dia jahat, tak tahu kahda, semayang, tak tahu, minum arak, ni. Tapi, kalau buat hina Islam, dia lawan. Macam di Bosnia dulu. Di Bosnia dulu, orang Islam makan babi. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu babi itu haram. Lama bertakluk kami ni. Tapi lawan dengan puak Serb, puak Kristian ni, berperang. Sampai mati-mati kerana buat hina Islam. Berperang. Di Bosnia tu berkecamuk antara orang Islam bukan Islam. Nak tahu Islam, tengok sunat kedok. Tengok sunat dia orang Islam. Tu. Kerana bercamuk, orang Islam dah bercampur aduk jadi begitu. Tapi masih sayang pada Islam. Begitu juga. Kita kata muni kafir, amarah. Itu menandakan kemanisan iman masih ada. Pada hak dia bercakap tu, rosak iman dia, punah iman dia. Tapi kerana jahil. Jadi orang macam ni jangan kita hukum. Imam Malik kata, kalau ada 99 hujah, jadi kafir. Sehujah je dia ni selamat. Kena selamatkan dia. Mungkin disebabkan kejahilan dan tiada siapa yang mengajarnya. Kerana seperti yang dinyatakan oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Audah. Qadir Audah ni seorang hakim di Mesir. Yang dijatuhkan hukum membunuh oleh Kerajaan Mesir. Tahun 50-an. Kerana mempertahankan Islam. Hakim. Hakim Mahkamah Barat. Bukan Mahkamah Islam ni. Mempertahankan Islam. Kejahilan, dia tulis buku yang bertajuk Al-Islam Baina Jahli Abna'i wa Dha'fi Ulama'i. Kejahilan penganutnya dan kelemahan para ulama'nya. Yang nyata oleh Syekh Muhammad Al-Wakil. Kejahilan penganutnya dan tipu daya musuhnya. Ada buku lain pula. Baina Jahli Abna'i wa Kaidi A'da'i. InsyaAllah kita akan mempelajari sebahagian daripada ideologi dan teori-teori itu secara ringkas untuk pengenalan. Sebagai peringatan dan sempadan dengan memilih yang lebih terdedah pada umat Islam sekarang. Walaupun semuanya sudah membuktikan kesesatan dan kemelesetannya hari ini, sudah gagal di Eropah, di Amerika sudah gagal, komunis sudah berkubur, kita kena tahu. Perlu menjadi peringatan dan sempadan. Supaya kebangkitan umat Islam yang mahu kembali semula pada Islam tidak ditipu oleh bala tentera syaitan
yang berkeliaran di tengah masyarakat Islam untuk mengganggu kebangkitan Islam yang berlaku sekarang dengan berbagai-bagai cara, dan sekarang menggunakan suara Islam dan bertopeng dengannya. Guna suara Islam pula, Islam liberal, macam-macam nama. Seterusnya biarlah kita mengkaji sebahagian daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita mulakan perbincangan kita tentang ideologi moden ataupun pahaman-pahaman baru yang muncul selepas mazhab-mazhab di zaman dahulu, yang dibawa oleh orang-orang barat penjajah ke dalam tanah air umat Islam dan seluruh dunia. Kita mulakan perbincangan tentang sekularisme. Perkataan sekularisme berasal daripada bahasa Latin yang berarti tiada agama ataupun duniawi sahaja. Terjemahannya dalam bahasa Arab ialah al-ilmaniyah ataupun al-alamaniyah. Menurut orang Arab yang beragama Kristian, dengan tujuan untuk mengelirukan, maka kononnya ia adalah perkataan ilmu. Tetapi terjemahan yang patutnya ialah al-ilmaniyah dengan makna duniawi. Kononnya ajaran ini bersumberkan ilmu duniawi, yang disebut seperti katanya, inilah yang memberi kemajuan kepada manusia. Kerana agama menjadi penghalangnya. Agama tidak boleh membawa kemajuan mengikut pahaman mereka yang bukan Islam. Khususnya orang-orang Yahudi dan Kristian ahli kitab. Agama-agama lain pun ikut sama. Timbulnya ajaran ini dalam masyarakat barat yang beragama Kristian hasil daripada pertarungan hebat di antara pemimpin-pemimpin kerajaan dengan padri-padri gereja. Dan pertarungan juga di antara sains ilmu duniawi dengan padri-padri di gereja. Di mana padri-padri juga bernafsu untuk mendapat kuasa bagi kepentingan mereka. Lalu mereka telah bertarung dengan pemerintah, dengan kerajaan, raja-raja, menteri dan juga ahli-ahli ilmu duniawi, ahli sains yang dianggap sebagai penghalang pada kuasa golongan agamawan. Pertarungan berakhirnya melahirkan suatu pahaman yang membawa ajaran supaya memisahkan agama dengan urusan duniawi. Kemudiannya ditumpukan kepada memisahkan agama dengan politik, kuasa pemerintahan. Tidak lagi ditimbulkan perkara ilmu duniawi, sehingga dimasukkan di dalam kitab Injil yang diubah dan ditokak tambah. Da'lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Biarkan urusan Allah
Urusan agama dia serah pada Allah. Pada padri yang menjadi wakil Allah. Dan urusan raja pemerintah kepada pemerintah. Bermaksud memisahkan politik daripada agama. Huraiannya, agama Kristian dibawa oleh Nabi Isa AS. Agama Islam bukan Kristian. Kristian itu diubah. Semua Nabi adalah Islam. Nabi Isa diutuskan oleh Allah kepada orang Yahudi sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa rasulan ila bani Israel. Surah Al-Imran. Dan aku utuskan engkau wahai Isa pada Bani Israel yang telah menyelewengkan dari kitab Taurat. Tujuan untuk membetulkan orang Yahudi Bani Israel yang seleweng dari kitab Taurat. Itu tujuan kedatangan Nabi Isa AS. Sehingga bertembung dengan pemimpin agama Yahudi. Masa itu Nabi Zakaria pun ada, Nabi Yahya alaihimussalam. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Isa nak dibunuh, dia angkat oleh Allah Ta'ala. Selepas Nabi Isa diangkat, tinggal golongan Hawariyun yang setia, yang tak ada kuasa. Kemudian puak-puak Yahudi telah meminda ajaran Isa ini. Bawa satu aliran baru. Dan dianu oleh Raja Rom yang menakluk Palestin. Raja Rom bawa balik fahaman ini ke negeri dia. Maka dicampurkan Kristian dengan keberhalaan orang-orang Rom. Itu timbulnya semua salib, buat patung dan sebagainya. Ceritanya. Kemudian golongan agama yang meminda agama ni menganggap mereka berkuasa dalam masyarakat. Sehingga padri-padri ada kuasa boleh mengampunkan dosa orang. Ini semua orang tahu mereka padri boleh ampun dosa orang. Boleh bersih dosa orang. Maka pengaruh padri berkembang dan berlawan dengan pengaruh raja. Pengaruh pembesar. Berebut pengaruh. Untuk selesaikan masalah ini, mereka pisahkan kuasa padri dengan kuasa raja. Seterusnya kitab Injil. Asalnya satu kitab saja. Telah diubah, dipindah. Sehingga jadi beratus kitab Injil. Bukan 4, beratus kitab Injil. Kemudian bila Rom menguasai Eropah dan sebahagian Palestin, mereka buat satu perjanjian padri-padri. Mereka benarkan 4 kitab Injil sahaja. Injil Matta, Injil Lukas, Injil Yohana, Injil Markus. Yohana ni John, Injil Markus. 4 saja. Injil yang lain diharamkan. Keempat Injil ini sudah diselewengkan. Di sana ada terdedah dalam sejarah Vatican City. Dia simpan Injil lama ni. Terbangkau dan simpan Injil Barnabas. Injil Barnabas ni lebih kurang dengan Quran kepahaman dia. Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan. Babi haram. Dan orang Bosnia menganut Kristian Injil Barnabas. Dan sebab itulah kaum Bosnia, bila orang Turki datang ke Bosnia, sama ada tentera atau pedagang, mereka masuk Islam. Kerana ada persamaan. Dan timbulnya permusuhan antara Bosnia dengan puak-puak Serbia dan lain-lain. Sampai hari ini. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, apabila orang-orang Barat terpengaruh dengan tamadun Islam.
Orang Islam maju dalam bahagian sains, teknologi. Sama ada perubatan, pertanian, persenjataan. Orang Islam jadi kuasa besar. Di zaman kelemahan orang Islam, orang Kristian masuk dalam masyarakat Islam, mereka belajar sains teknologi dengan orang Islam. Mereka balik ke Eropah, timbulnya adik-adik sains. Mencipta ajaran baru. Memahami ilmu falak, ilmu astronomi, angkasa lepas, mana macam ilmu. Oleh kerana dalam Bible tak ada perkara duniawi macam Quran. Berlawan ampudu antara sains dengan padri. Akhirnya nak selesai masalah, pisahkan sains dengan agama. Ini timbulnya ajaran sekularisme. Sains dengan agama tak berapa tajam. Yang tajamnya pertemuan politik. Maka pemisahan agama dan politik inilah yang paling disebarkan. Dan fahaman ini dibawa dalam masyarakat Islam. Ajaran ini ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, pertubuhan Freemason, bagi mengisi revolusi Perancis pada tahun 1789 dan dikembangkan ke seluruh benua Eropah untuk menyekat pengaruh gereja ke atas pemerintahan dan urusan duniawi dalam kehidupan masyarakat. Di antara tokoh-tokoh yang menghidupkan ajaran ini ialah orang yang dinamakan ahli falsafah atau ahli fikir, seperti Descartes, Spinoza, Rousseau dan lain-lain. Ini tokoh-tokoh yang diilhamkan revolusi Perancis. Inilah perjuangan politik barat yang menimbulkan ideologi-ideologi di zaman mutaakhir. Dalam ajaran ini yang dikemukakan ialah yang pertama, ada di kalangan mereka orang yang menolak agama habis-habisan dan mengingkari wujudnya Allah. Tetapi ada juga kalangan mereka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka beriktikad bahawa Allah itu tiada hubungan urusan duniawi. Yang tolak Allah ni Karl Marx. Mencipta ajaran komunis melalui buku dia Das Kapital. Menganggap percayaan bertuhan ni karut. Dari orang komunis, tolak adanya Allah Ta'ala ni Tuhan. Ini asal pahaman dibawa oleh Karl Marx, Lenin dan sepertinya. Cuma dia bersifat fleksibel terhadap orang bahasa lain nak jadi komunis. Orang Melayu nak jadi komunis nak sembahyang tak apa. Orang Indonesia jadi komunis nak sembahyang pun tak apa. Dia benar. Tapi tak ada hubungan dengan agama. Tapi asal ajaran komunisnya menolak agama. Menolak adanya Tuhan. Ini satu puak. Satu puak lagi ialah percaya ke Tuhan. Tapi Tuhan ni urusan agama je. Urusan dunia tak ada berkait dengan Tuhan. Maka bab ekonomi, bab politik, bab apa masyarakat pun bebas. Bebas. Tak perlu ikut agama. Agama menghalang kemajuan. Yang kedua, kehidupan itu berasas pada ilmu sains semata-mata dan berada di bawah kekuasaan akal dan kajian melalui percubaan, kajian dan pengalaman manusia yang terbatas. Kita kena sedar bahawa manusia ini cerdik macam mana, bijak macam mana sekalipun, tetap mempunyai kelemahan. Manusia memerlukan hidayah daripada Allah. Kalau tak ada hidayah daripada Allah, jadi sesat. Ahli-ahli falsafah yang bijak-bijak bincang bab agama tak ada hidayah. Siapa jadi sembah batu, sembah lembu, sembah binatang. Manusia yang cerdik jadi bodoh. Buat patung berhala wuduh pada dia lagi. Dia anggap Tuhan. Siapa begitu? Ini bila tak dapat hidayah. Agama memerlukan hidayah daripada Allah. Tak cukup dengan akal saja. Betul juga puak-puak yang sains. Tak percaya adanya hari akhirat. Hari ini siapa dalam berita
Puak-puak saintis ni usaha nak buat roket, nak tembok bintang takut berlaku kiamat, nak sekat hari kiamat. Ada berita saya dua ni keluar. Pakatan antara timur dan barat nak buat roket untuk menembak ke arah bintang yang dijangka merempuh bumi. Nak tahan kiamat, mana boleh. Jangan pecah atas bumi ni. Tak ada nak lancar, pecah dulu. Nak lawan Tuhan. Yang ketiga, mengadakan sekatan di antara alam rohani dengan alam kebenaran. Dan menganggap nilai-nilai kerohanian itu menghalang kemajuan. Dan memberi kesan yang tidak baik kepada urusan duniawi. Dia kena sedarlah bahawa tak ada kerohanian ialah undang-undang duniawi, tak ada faedah. Contohnya undang-undang mencegah risuah. Orang takut risuah kalau orang tengok. Kalau orang tak tengok, senyap-senyap, berat ni risuah. Ini tak ada aspek rohani. Kalau ada aspek rohani, percaya malaikat ada kiri kanan. Percaya ada dosa pahala. Lepas daripada undang dunia, tak lepas hari akhirat, dalam lepas mati ada lagi. Tapi buang aspek rohani ni, undang-undang dunia tak jadi apa. Orang tak takut. Undang-undang cegah dadah sebagai contohnya, walaupun hukuman mati, tak boleh selesai. Terus makin banyak. Kerana apa? Kerana undang-undang akal manusia tak kait dengan agama. Tak ada nilai agama. Kalau undang-undang agama, undang-undang sebab sebagai contoh. Sebab dalam Islam tak boleh mencerakan. Tak boleh mencacat. Camanya supaya orang tengok untuk mendidik. Ada aspek rohani. Kesannya orang takut. Hebat. Tak berani nak buat jenayah. Walaupun sebab perlahan. Tapi sebab siapa koyok badan. Tak ada kesan apa jenayah tu berlaku juga. Ini kerana tak ada aspek rohani dalam undang-undang itu. Oleh hebat macam mana pun. Yang keempat, sekularisme memisahkan agama dengan politik pemerintahan. Dan menegakkan kehidupan berdasar kepada kepentingan kebenaran. Kerana semua perkara ini menurut mereka tidak boleh dikendalikan oleh agama. Politik tak boleh kait dengan agama. Ini semua ajaran sesat. Dan disebar ini kalangan orang muda-muda. Sebar melalui media. Jangan politik. Tujuan penjajah dulu, supaya kita orang jangan politik, politik suruh ke dia. Kita di masjid je cukup lah. Dengan cara dia mengatur kita. Dia kena cukar pada kita. Dia naik cukar, turun cukar. Dia hukum ikut undang-undang dia. Kita tak ada kuasa dah politik. Suruh ke dia. Kita buat agama. Jadi kita ni tak sah campur hal politik. Akhirnya, ekonomi kita pun dia ambil alih. Kita jual barangan, dia ambil barangan, buat balik ke England. Buat kilang di England, jual ke kita balik. Barang kita. Dia beli barang kita, dia letak harga, dia jual barang dia ke kita, letak harga juga. Mampu kita. Ini kerana memisahkan politik daripada agama. Ini akibat dia kena sedar. Jangan ambil tahu dah politik ni, kita itulah semua mengarut belaka. Itu ajaran sesat. Kena sedar, Nabi-Nabi berpolitik terang-terangkan kemudian. Yang kelima, melaksanakan dasar pragmatism. Mengikut keadaan selera. Dalam semua perkara dalam kehidupan menurut kepentingan duniawi. Pindah undang-undang, pindah perlembagaan untuk kepentingan selera. Selera pemimpin, bukan selera rakyat. Namanya demokrasi. Suara rakyat. Tapi suara rakyat dia salah gunakan kerana tak ada aspek agama dalam jiwa pemimpin. Pengaruh sekularisme ke dalam umat Islam, kepada umat Islam. Ajaran sepahaman ini telah dibawa masuk oleh penjajah ke dalam masyarakat umat Islam. Dengan mengambil kesempatan daripada zaman penaklukan mereka ke atas negeri umat Islam. Dengan tujuan untuk mengikis kekuatan syakhsiyah umat Islam yang berpunca daripada ajaran Islam yang sempurna. Merangkumi akidah Islamiah, syariat dan akhlaknya secara sedikit demi sedikit dengan menyebarkan pahaman-pahaman berikut. Asalnya Tuhan turun dengan Quran yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW mengajar Quran daripada Makkiyah sehingga Madaniyah. Makkiyah ni masuk Islam.
bina pribadi, bina akidah. Berhijrah ke Madinah untuk menegakkan negara di Madinah. Menegakkan negara adalah politik. Semua Nabi-Nabi berjuang bukan sahaja membetulkan akidah, termasuk membetulkan negara. Nabi Nuh menghadapi Al-Malak. Dalam Quran, Al-Malak ni pemimpin lah, berlawan pemimpin. Bukan nak betul rakyat, betul pemimpin. Nabi Ibrahim, bukan saya menghadapi ayah dia, rakyat Babylon, termasuk juga Raja Namrud. Menunjukkan Nabi-Nabi berpolitik. Nabi Musa menghadapi Bani Israel dan menghadapi Fir'aun yang memerintah Mesir. Membetulkan orang ramai, membetulkan kerajaan. Disebut dalam hadis, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin politik mereka Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Tiba-tiba kita cakap politik suku, agama suku. Mana boleh? Ini bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Quran. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah bila Tuhan kata kepada malaikat, aku nak jadikan Adam untuk menjadi khalifah. Khalifah tu ialah untuk mentadbir bumi. Bukan saja beribadat, untuk mentadbir bumi. Tadbir inilah politik. Tuhan isytihar pada malaikat. Sebut dalam Quran. Tiba-tiba kita nafikan ajaran yang ada dalam Quran. Yang kedua, menghalang dilaksanakan hukum-hukum. Kemudian memisahkan Islam politik dengan da'ayah politik itu kotor. Sedangkan Islam itu bersih sebenarnya. Politik mereka yang kotor. Politik Islam itu bersih. Politik Islam bersih. Politik Barat yang kotor. Ini hak Islam pun kotor juga. Itu sudah salah. Sudah menganggap Allah Ta'ala ni lemah. Allah Ta'ala ni kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala ajar politik dalam Quran. Ada Nabi ajar dalam hadis. Tiba-tiba kita anggap politik Islam pun kotor juga. Bukan Islam ni kotor lah. Ini sudah menyeleweng. Sedihnya ajaran ini masuk ke kalangan orang muda. Tak mengaji agama langsung. Tak mengaji agama langsung. Dahlah semayang tak. Banyak tak semayang. Apalagi bab-bab politik ni lagi jauh lah. Ini berlaku kelemahan orang Islam. Yang kedua, menghalang dilaksanakan hukum-hukum syariat. Undang-undang yang cara hidup Islam sepenuhnya, dia menyatakan ianya tidak perlu lagi dan sesuai di zaman sekarang. Cukuplah urusan ibadat dan menjaga diri masing-masing. Cukuplah kita Islam masing-masing. Pergi surau semaya jemaah hajat, ada duit banyak, buat umrah hajat kali. Buat haji cukuplah. Sedangkan Tuhan sebut dalam Quran, wa yabna'u kullu unasin bi imamihim. Ingat, hari kiamat kami akan panggil manusia dengan pemimpin mereka. Bukan sahaja panggil dengan sembahyang puasa, dengan pemimpin. Di hari kiamat kelak. Ayat Quran sebut begitu. Termasuklah siapa pemimpin yang aku ikut atas dunia ni? Kamu bai'ah dengan siapa? Akan ditanya pada hari kiamat. Kalau tak ada bai'ah dengan siapa? Dengan syaitan kan? Tak ada bai'ah siapa-siapa dia pun dengan syaitan. Dia dengan syaitan. Lepas tu ulama' kata, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan diri terhadap perkara benar dan salah. Benar. Dia senyap je. Ini syaitan bisu. Ulama' kata. Banyak orang jadi syaitan bisu. Yang ketiga, melemparkan tuduhan dan fitnah terhadap Islam. Untuk mengeliru dan menakutkan orang kepadanya. Tak ada ikutlah. Undang-undang hudud ni zalim sangat. Undang-undang kisah tidak dipakai. Undang-undang riba ni tak memajukan ekonomi. Mengharamkan riba. Ini disebarkan. Lawan Quran. Yang keempat, menggalakkan cara-cara hidup yang bercanggah dengan Islam. Seperti mendedahkan orang hidup bebas. Dan melakukan upacara-upacara bercanggah dengan akhlak yang mulia.
hanyut lagi. Sehingga dedah aurat. Dedah aurat. Aurat ni masa semayang dia. Masa tak semayang tak boleh aurat lah. Ada orang tu masa semayang tutup aurat. Lepas tubik tu tak ada aurat. Sedangkan aurat ni sepanjang masa. Kena faham. Ada batas-batas dia, batas kita di rumah. Batas kita semayang, batas kita di luar. Batas-batas pakaian, termasuklah batas-batas makanan. Ada belaka. Islam ada batas dia. Hidup bebas. Sekarang ni ada Islam liberal pula. Islam bebas. Ini adalah pengaruh sekularisme. Upacara bercanggah dengan Islam. Majlis tari menari, hiburan. Kononnya inilah kemajuan. Kemajuan apa? Memusnahkan, merosakkan. Jadi binatang akhirnya. Yang kelima, menyalah tafsirkan Islam. Menyepakkannya dengan perkara yang tidak baik dan memuji gerakan yang merosakkan Islam. Seperti yang dilakukan oleh Kemal Atatürk di Turki dan lain-lain. Sebagai pembaharuan dan pembawa kebaikan dan kemajuan. Namun ramai yang tidak sedar bahawa negara itu lemah dan mundur setelah meninggalkan ajaran Islam sempurna. Oleh saya sekolah dulu, memanglah disebut dalam buku teks tokoh penting Kemal Atatürk. Dia anggap sebab pemodernan Turki. Selepas Atatürk naik, buang Islam, Turki kuasa besar dunia, jadi negara lemah. Negara lemah, negara mundur. Setelah mundur hampir nak sampai 100 tahun, sekarang ni baru Turki nak balik semula kepada Islam. Orang Arab ikut Turki juga. Tuhan beri hasil minyak paling banyak dalam dunia. Duit tak dapat edah langsung. Tak dapat edah langsung. Mana Arab? Tak edah apa dengan duit? Hidup berapa-apa. Jadi lembu susu. Lembu susu ni dia tukang makan upuk je, susu orang perah. Orang lain ambil kekayaan dia bina kekuatan. Orang Arab jadi lembu susu. Bila tinggalkan Islam. Yang keenam, menghidupkan semula kesan-kesan sejarah jahiliah. Dan cara dengan berusaha supaya melupakan sejarah Islam. Dilupa. Sejarah Islam ni dilupakan, hidup sejarah jahiliah. Sejarah Islam, sejarah Hindu di tanah Melayu. Sejarah Buddha. Gali dalam tanah ni, kalau ada barat lama. Sipam molek, ini sejarah kita ni. Tamadun kita. Tamadun Hindu, Buddha. Tamadun syirik. Kalau di Mesir, tamadun Fir'aun. Dihidupkan semula. Kalau di Iraq dengan Iran, tamadun Babylon. Tamadun Majusi dihidupkan semula. Tamadun Islam dilupakan. Dilupakan. Dan kita kena tengok, Tuhan kekalkan tamadun-tamadun jahiliah. Tembok besar Cina ada, piramid di Mesir ada, banyak lagi bangunan-bangunan lama, hak zaman jahiliah ada. Tapi tamadun Islam, Nabi Sulaiman yang takluk dunia, tak ada kesan dia. Zulkarnain yang menakluk dunia, tak ada kesan dia. Tak ada kesan. Yang ada kesannya ialah tamadun jahiliah. Orang tak tahu, bila tembok besar Cina tu berapa juta mati rakyat. Dikah, dipaksa. Piramid digunakan rakyat dia, perhambakan rakyat. Tamadun yang dibina di atas kezaliman. Berbangga dengan bangunan, memaksa rakyat. Lain dengan tamadun Islam. Sekarang ni, UNESCO jaga. Barang lama kena jaga ni, tak boleh rosak. Semua barang jahiliah. Supaya kita kenangkan zaman jahiliah, lupakan zaman Islam. Tokoh-tokoh Islam kita tak kenal. Tak kenal Ibn Khaldun, tak kenal Al-Farabi, tak kenal Ibn Sina. Kenalnya Columbus, Vasco da Gama. Kenal orang macam ni. Lupa kepada sejarah Islam. Orang Islam meneraka. Padahal orang Islam dulu meneraka perjalanan.
Tapi dia ambil hak kediam. Yang kemudian, hak dulu jahiliah. Yang ketujuh, menyebarkan ideologi bukan Islam dalam masyarakat Islam. Komunisme, sosialisme, nasionalisme, liberal kapitalisme, pragmatisme, macam-macam ideologi dibawa dalam masyarakat Islam. Kerana semua ideologi ini hal dunia, tak ada kait agama, sembahyang cukup dah. Sebab tu zaman komunis dulu, orang ikut komunis dalam otak, sembahyang tarawih tak tiga. Ikut komunis sembahyang tarawih. Ngaji Quran tak ikut komunis. Sebab agama suku politik suku. Dia tak baca buku kalimat tu tolak Tuhan. Dia kiranya komunis lawan orang putih. Kita lawan orang putih ikut komunis. Tak sampai ke situ. Ini sampai begitu sekali. Ini sebagai contoh. Gerakan sekularisme ke dalam negeri Islam. Pada tahun 1883, Masihi Khadawi Ismail, Buah Nun tu, yang memerintah negeri Mesir memasukkan undang-undang Perancis ke dalam negeri Mesir. Kononnya untuk kemajuan seperti Eropah. Di India pula dilakukan usaha menghapuskan amalan syariat Allah, syariat Islam, dalam perundangan secara berangsur-angsur bermula tahun 1791. Algeria dipaksa supaya tidak beramal dengan undang-undang Islam apabila Perancis menjajahnya pada tahun 1830. Di Tunis tahun 1906. Di Turki apabila Kemal Atatürk menggulingkan khilafah Utsmaniyah, diikuti oleh jajahan takluknya Iraq dan Syria. Di bahagian penjajahan Inggeris dan Perancis. Dan di rantau ini, iaitu Indonesia, Malaysia dan lain-lain, dengan kedatangan penjajah Inggeris, Belanda dan lain-lain, dihapuskan syariat. Walaupun negeri-negeri umat Islam telah ditinggalkan oleh penjajah-penjajah asing, tetapi mereka telah berjaya membentuk penjajah-penjajah baru dari kalangan orang-orang Islam di negeri masing-masing, yang dididik dan diajar supaya meneruskan ajaran sesat sekularisme al-ilmaniyah yang dibawa oleh penjajah itu dalam bentuk berbagai-bagai ideologi yang dijadikan mazhab dalam fiqh siasah dan muamalat, fiqh ekonomi, fiqh politik. Tak ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, tak ada. Mazhab sosialis, mazhab kapitalis, mazhab liberal, macam-macam mazhab. Sehingga memikirkan ajaran Islam yang bersabit dengannya. Ajaran tersebut hendak nostalgia dan faham walaupun namanya bersamaan dengan Islam. Sehingga meminggirkan ajaran Islam yang bersabit dengannya. Ajaran Islam yang bersabit dengan politik, dengan ekonomi dipinggirkan. Ajaran tersebut hendaklah dia sedari dan dipaham walaupun namanya bersamaan dengan Islam, tetapi cara dan tindakannya berbeza. Dasar dan sumbernya sama sahaja. Bagi bukan daripada sumber ajaran Islam, Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Walaupun di sana ada berniaga, tapi rujukannya bukan Quran, hadis, ijtihad ulama. Rujukannya ideologi dan teori. Tak rujuk kepada Quran, hadis dan ijma' para ulama, ijtihad para ulama. Dan di sana ada persamaan. Sebagai contoh, Islam mengharamkan riba, komunis menentang riba. Oh, ni serupa dari Islam komunis dengan sosialis. Tidak. Nama saja. Tetapi Islam berdasarkan dosa pahala. Komunis tak ada dosa pahala. Aspek kebendaan materialistik semata-mata. Ini kena kata faham, beza. Contohnya, deraka pada ibu bapa haram mengikut Islam. Agama lain kata haram juga. Tapi agama lain menganggap ibu bapa macam Tuhan. Kita tak. Tuhan Allah Ta'ala. Tak boleh taat ibu bapa kalau deraka ke Tuhan. Beza. Banyak perbezaannya. Ada kait dosa pahala dan lain-lain. Oleh kerana golongan inilah yang menjadi kerajaan dan orang yang berkuasa dalam negeri Islam. Sebagaimana diatur oleh penjajah itu, maka mereka juga telah berjaya menggunakan para ulama usul, ulama jahat yang diberi harta dan pangkat,
yang sentiasa ada di sepanjang zaman bagi membantu perdagangan untuk mengedudukan umat Islam. Ini masalahnya. Mereka berjaya meletakkan di tampuk pemerintahan. Kalau baca buku Lord Cromwell ni ialah pegawai British di Mesir. Antara kenyataan dia, kita tak boleh merdeka pada orang Islam kecuali kita kena serah kuasa pemerintahan orang yang meneruskan agenda kita. Snow Orange, orientalis Belanda di Indonesia. Dalam tulisan dia mengatakan, kita tak bimbang kalau orang Islam sembahyang saja, puasa saja, pergi haji acak-acak. Tak bimbang. Yang kita bimbang, dia tegakkan negara mengikut Islam. Ini membahayakan kita. Dan sebab itu, bila merdeka, serah kepada mereka yang meneruskan agenda kita. Dan kita kena sedar bahawa yang memulakan perjuangan menentang penjajah ialah ulama'-ulama'. Bila penjajah mari, siapa lawan penjajah dulu? Ulama'-ulama'. Raja-raja yang berpegang dengan Islam. Raja dengan ulama' bersama menentang penjajah ni atas nama Islam. Semua negeri Islam begitu. Bila dekat nak merdeka, serah ke orang lain. Ini berlaku kata-kata lah dunia Islam. Ini diatur begitu. Yang jadi masalahnya ialah ada ulama'-ulama' yang digunakan untuk mendukung ajaran yang memisahkan politik beragama ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran mengisahkan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala. Terima kasih terselamat tu salah cetak tu. Firman Allah Ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Surah Al-A'raf. Bacalah kepada mereka cerita seorang alim yang kami berikan kepadanya ilmu berkenaan ayat-ayat kami, kitab Allah. Lalu dia terlepas diri daripada mengambil petunjuknya. Maka syaitan menggodanya supaya pengikut di belakangnya, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang merosakkan atau sesat. Dan kami kehendaki, kalau kami kehendaki, nanti kami angkatkan kedudukannya. Tetapi dia mahu kekal di bumi dunia ini. Maka lalu dia mengikut hawa nafsunya. Maka jadilah dia seperti anjing, sama ada kamu memberi atau kamu tidak memberinya, sentiasa menghulurkan lidahnya. Begitulah bandingan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah-kisah ini kepada mereka, Bani Israel, supaya mereka berfikir, alangkah buruknya kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, padahal mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ulama mengatakan, berkait dengan seorang alim di kalangan Bani Israel, Bal'am bin Ba'urah. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Seorang yang alim, yang kuat ibadat, bertahajud, doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Makbul doa dia. Sebab begitu sekali. Lalu, puak-puak yang menentang Nabi Musa AS berjumpa dengan Bal'am supaya lawan Nabi Musa. Bal'am tak mahu kerana tahu Nabi Musa adalah Rasulullah. Mengikut semua kitab tafsir, Nabi Musa adalah Rasulullah. Lalu dia pujuk isteri Bal'am, beri hadiah, beri perhiasan kepada isteri Bal'am. Isteri Bal'am pujuk suami dia Bal'am. Bal'am kalah ke bini, ikut bini dia, mendukung perjuangan yang salah lawan Nabi Musa AS.
Lalu Bal'am mati dalam keadaan tercabut iman. Kena lawan Nabi, lawan Rasul. Tuhan sebut sini, fa'atba'ah syaitan. Syaitan jadi pengikut di belakang dia. Pandai syaitan. Mu ni aling duduk belakang. Padahal dia jolok ke belakang. Cocok ke belakang. Tuhan kata, ulama macam ni macam anjing. Kalau kau bawa makanan, dia jilai lidah, atau bawa makanan pun jilai lidah juga. Ingat kemakan je. Ingat kemakan je. Jilai sama lidah. Ingat ke benda je. Jilai lidah. Tuhan bandingkan begitu. Ini berlaku kalangan ulama zaman dahulu. Walaupun Quran, cerita Bani Israel, ulama tafsir kata, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sabab. Pengejaran diambil lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Berlaku dalam Islam. Seorang bergelaran Syekh Ali Abdul Razik. Abdul Razik, roh dulu. Syekh Ali Abdul Razik, roh Ali Zaqab. Alih dulu Abdul bukan Abdul Razik. Lulusan Al-Azhar yang menjadi qadhi mahkamah syariah di Mesir. Mengarang kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi. Dalam kitab ini dimasukkan pahaman ini, pahaman sekular. Dengan memutarbalikkan hukum Islam dan sirah Rasulullah SAW. Dia kata Nabi buat negara tu hak dunia. Bukan hak agama. Nabi Muhammad berhijrah Madinah, buat negara di Madinah tu, itu urusan dunia. Bukan urusan agama. Tak boleh ikutlah. Ini Abdul Razik punya kalan. Dia tulis dalam kitabnya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Nama kitab tu. Lalu diterjemah kepada beberapa bahasa barat. Terjemah bahasa Inggeris, bahasa Perancis. Supaya dibaca oleh anak-anak orang Islam yang belajar di Eropah. Anak orang Islam di Eropah baca buku ni. Memandangkan bahayanya kitab tersebut, maka Majlis Ulama Azhar mengadakan istimak dipimpin, dipusing oleh almarhum Syekh Muhammad Abdul Fadl Al-Jizawi. Dia menjadi Syekh Azhar pada masa itu. Pengarangnya Syekh Ali telah dipanggil untuk dibicarakan. Apabila dia masuk dalam majlis, dia memberi salam. Tiba-tiba tiada seorang pun kalau ulama yang menjawab salamnya. Tak ada orang jawab salam dia. Padahal jawab salam ni wajib. Marahnya ulama kerana dia telah menyelewengkan orang Islam. Para ulama telah memecatnya daripada menjalankan tugas Islam di bawah Azhar. Pecat. Tetapi pihak penjajah dan kerajaan Mesir yang berada di bawah naungan penjajah Inggeris masa itu membelanya dan meletakkan di tempat yang boleh digunakan untuk mengelirukan umat Islam. Penjajah akak dia lah. Jadi pegawai tinggi. Berhubung dengan peristiwa ini, Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein, yang juga seorang alim besar yang pernah memegang jawatan Syekhul Azhar, mengarang kitab Naqdu Kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi. Membantah, menolak, mengkritik kitab di Usulul Hukmi. Bagi menolak dan mendedahkan ajaran sesat itu sehingga dia dikalah dan dipatahkan. Dipatahkan hujah-hujah dia. Muhammad Khadir Hussein inilah seorang ulama di Tunisia. Tunisia ni jangan takluk Perancis. Dia buat negeri ke Lebanon. Kemudian Azhar ambil dia jadi Syekh Azhar. Ini dalam sejarahnya, Syekh Azhar bukan orang Mesir. Menandakan ilmu dia dihormati. Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein. Dia mengarang kitab, menolak kitab Ali bin Razik yang sesat itu. Kemudian ada pula orang karang sokong dia. Nama Khalid Muhammad Khalid. Khalid Muhammad Khalid. Dia tulis kitab bernama Min Huna Nabda. Dari sini kita bermula. Nama kitab dia. Buku dia Min Huna Nabda. Kita bermula. Bermula dengan meninggalkan politik Islam. Lalu almarhum Syekh Al-Ghazali menulis kitab Min Huna Na'lam. Dari sini kita tahu kamu ni sesat. Hebat nama buku tu. Min Huna Na'lam. Dari sini kami tahu. Dia dedah. Dan Khalid Muhammad Khalid ini bila bertaubat.
Dia bertaubat dan buku Khulafa' Rasyidin. Ada karangan dia, diterjemah. Khalid Muhammad Khalid. Rijalun hawla Rasul. Cerita tentang Khulafa' Rasyidin. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Setelah Syekh Imam Al-Ghazali mengupas buku dia. Min huna nabda, dari sini kita bermula. Nama buku dia bermula tinggal Islam ni. Syekh Ghazali tulis min huna na'lam, dari sini kita tahu. Hebat nama buku tu. Kita tahu kamu ni sesat. Dan dia bertaubat. Seterusnya dikarang lagi bermacam buku untuk menyebar yang baru serat itu. Bukan saja tu ditimbulkan mula ajar Qadiani. Qadiani ni timbul di India. Supaya orang Islam sokong Inggeris. Jangan cara pemerintah ni. Inggeris dah jadi ulil amri. Qadiani itu, ini Inggeris yang buat Qadiani. Itu lagi sesat. Tetapi semuanya dapat dipatahkan kerana Islam yang sebenar sentiasa dipelihara. Diberi pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di zaman tiada pemerintah Islam tulen, dia beri perlindungan dan menjadi pengawas kepadanya. Allah Ta'ala pelihara agama Islam ni, tak akan mati cahaya dia. InsyaAllah, kita akan memulakan pembincangan pengajian ideologi yang menjadi anak-anak kepada sekularisme. Itu salah saja. Dan terang-terang berada di tengah masyarakat atau telah pun mendapat kuasa pemerintahan di beberapa negara supaya diketahui dan dikenali oleh umat Islam. Wallahu a'lam. Cukup satu ini.